Assalamualaikum, selamat petang fans Harimau Malaya. Kita jumpa lagi kali ini untuk konten yang memang sentiasa hebatlah daripada Harimau Malaya. Kita bersama hari ini dengan legenda bola sepak negara, penyerang lipas kudung. Siapa boleh lupa larian-larian pantas beliau. Kita bersama dengan Coach V Saravanan, straight daripada Finland. Apa khabar Coach? Thank you for invite me. Terima kasih jemput kita. Ya, Coach sihat sana ya? Dah lama dah tak jumpa. Selamat Raya. Betul. Okey Coach, malam tadi Coach ada hantar saya lah gambar daripada Finland. Yes. Tengok bola tim Perak FC main. Boleh ceritakan tak apa sebenarnya sentimen Perak FC tu di hati Coach? Sebab kalau ikut banyak lagi pasukan yang Coach pernah main, tapi Perak tu boleh katakan tim kesayangan. Betul tak Coach? Perak itu dalam daging dari saya, dari darah saya. So saya tak boleh lupakan. Saya macam Perak ni, walaupun saya jauh dekat sini, setiap kali, walaupun saya tak boleh tengok game, setiap kali saya tengok result, macam mana perkembangan dia orang. So kebetulan pula tu time ini ramai yang saya kenal dalam pasukan Perak, seperti Yusri Cella, Chan, Indra Putra. So geng-geng lama. So saya rasa pasukan Perak tak sekira siapa yang main, tapi dia aura dia datang daripada Finland ke, saya dekat New Zealand ke, saya dekat mana-mana ke. So dia tu lain dari lain. So susah nak gambarkan, susah nak cerita sebab kesayangan tu bukan kesayangan lagi lah. Itu jiwa saya dah. So bila semalam Coach hantar gambar kat saya pun post lah dekat Facebook kami. Nampak komen-komen respon luar biasa. Ramai yang rindukan Coach. Jadi apa perasaan tengok feedback yang baik macam tu Coach? Saya pun terkejut. Kebetulan saya tengok, lepas tu kita saja WhatsApp kawat tu sebab kita nak moral support. Saya ni bukan nak jadi famous, saya nak bagi ke apa orang cakap support daripada luar. Saya seorang fans daripada Perak. Ingin juga nak tengok perkembangan Perak, nak tengok juga permainan Perak. So saya rasa satu kebetulan tiba-tiba luar biasa kejangkaan tu. Terima kasih kepada awak juga. dekat Facebook. So ramai yang respon yang baik. So saya berterima kasih kepada semua. Saya tak boleh jawab ke semua orang, tapi kebetulan saya jawab ramai juga buat thumbs up. So terima kasih kepada semua peminat saya, peminat Perak terutama. Saya teruskan sokongan anda ke pasukan kesayangan kita. Kalau ikut kita imbas balik Coach, sebelum ni kita punya conversation, Coach ada cakap agak sedih lah dengan situasi yang melanda Perak kan. Masa tu Coach kata benda tu macam tak seharusnya berlaku lah. Tapi selepas berita baiknya ada pengambil alihan daripada syarikat swasta korporat XOX. Jadi Coach nampak perubahan tu ke arah positif lah. Jadi macam mana Coach menjangkakan selepas ni keadaan semakin pulih untuk Perak? Apa pendapat Coach? Saya dapat Perak dapat satu nafas yang baru. Sebab itu yang penting, dapat seorang yang korporat ke siapa-siapa ahli yang menyelamatkan pasukan kita. So saya rasa satu permulaan yang baik. Sekarang up to the player dan coaches dengan apa yang dia bagi saya lagi, saya tekankan apa tujuan Perak selepas ini. Kalau kita nak selepas ini. So selepas pengambil alihan ni Coach ada berhubung dengan mereka yang di dalam? Contohnya AA ada. AA kita call macam mana saya sekarang, sebab kita dari susah kita call, dari kita kena tahu juga perkembangan dia macam mana. So banyak respon yang baik, dia cakap ada nafas yang baru, saya cakap nafas yang baik. So ke Perak, pasal Perak definitely kena dia deserve dapat seorang korporat yang menyelamatkan pasukan kita ni. So saya berterima kasih, walaupun saya tak tahu siapa yang ahli korporat. Saya kalau dengar sekarang didengar, saya cakap berterima kasih kerana menyelamatkan pasukan saya kesayangan. So saya rasa macam saya cakap sekarang depends kepada sekarang player dengan management dengan coaches, macam mana apa next step. Kita dah selamat dah. So macam mana next one? Itu yang penting. Itu yang bagi penyokong, bagi saya, bagi awak, kita nak tunggu apa selepas ini. So saya rasa satu permulaan yang baik.
Untuk zaman Coach Saravanan mungkin tak pernah merasalah Perak turun division. Sekarang Perak berada di division kedua. Contoh semalam, walaupun dapat satu kemenangan setelah lama menunggu, tapi boleh katakan ramai juga fans yang agak tertanya-tanya tentang corak permainan sebenar yang ingin dibawa. Ideologi bola sepak daripada Yusri Ceklah, taktikalnya mungkin kurang jelas. Jadi macam coach sendiri melihat perlawanan semalam, apa komen? Adakah kemenangan tu cukup untuk memuaskan hati fan? Terutama kemenangan, biasa kita setiap kali you nak main, you nak menang. Itu tapi cara kita menang. Macam dulu you ada energy, tapi sekarang saya tak boleh salahkan Yusri Ceklah dengan yang player-player ada sekarang. Kita tak boleh tukar sejentik sebab player yang sama, walaupun kita dapat nafas yang baru, kita ada player yang sama. Okey, ada yang 2-3 player masuk macam Indra, Anzac, player import, tak ingat dia apa, Christian apa Lusario, Lazibat, Sunday. yes. So ada yang ada kualiti, tapi kita kena macam saya suka lebih bertenaga, berenergi. Macam kita masuk Aura tu, masuk pasukan Perak tu, kita main ada tenaga. Walaupun kita menang ke kalah ke, kita kena ada tenaga. Kita ni baru, saya tengok dengan saya, tak, ni jangan Yusri Ceklah marah saya, terlalu perlahan tempo permainan. Itu yang saya rasa tak sedap. Of course, Yusri Ceklah buat terbaik, tapi tempo permainan kita ni agak lembab. Mungkin faktor player-player yang sedia ada tu baru bertemu dengan player-player yang baru, keserasian tu belum ada, atau coach rasa memang taktikal keseluruhan yang perlu diubah? Ya, tak, macam saya tak perhatikan taktikal, cara kesungguhan dapat bola. Kita dapat bola selepas bola, macam mana kita dapat bola secepat yang mungkin. Tempo dia, walaupun awak kita kena pegang bola lebih lama lagi. Kita dapat bola, kita hilang. Kita dapat bola, hilang. Kita dapat bola, luar. So benda, saya tengok player Perak kita semua berjalan banyak daripada berlari. Tak, saya tak condemn dia orang, tapi mungkin setiap game berbeza. Bukan, saya tengok game yang semalamnya game. So saya rasa kalau kita kena maju lebih advance, kita kena pegang bola lebih lama. So dengan lama, kita kena ada individual quality. Kita kena boleh pegang bola, walaupun ada pressure, kita dapat bola, kita release bola, kita move. So benda-benda macam tu, kita belum ada yang macam gol, memang terbaik. Gol Pasukan Perak, yang itu yang kita nak. Combination, dapat bola, memang cantik dia punya game. Tapi kita tak konsisten. Itu yang awak cakap tak serasi lagi sebab player baru lagi, player masuk keluar, lepas tu muda, lepas tu Yusri Ceklah saya dengar cerita dia rotate yang player yang sama, mungkin energi dia atau tenaga kekurangan di situ. So kita kena ada banyak fresh player yang quality player lagi untuk menambahkan tempo. Itu yang saya nak. Saya lihat. Saya rasa apa yang coach cakap ni sebenarnya benda bagus, sebab ini adalah pandangan dari sudut ilmu kejurulatihan coach sendiri kan. Coach kongsi, bukan berniat untuk apa komplain ke apa, tapi ini ilmu baru. Mungkin anda fans yang tengok sesi ni mungkin ada bersetuju dengan apa yang coach Sarah ingin sampaikan. Okey coach, saya nak tanya, kalau macam player lah, kita berada di tempat dia. Kita cuba bayangkan kita berada di tempat dia. Dari awal season kalah, stress, tension. Mungkin untuk ubah dia orang punya moral tu ambil masa juga. Itu yang saya respect Yusri Ceklah, walaupun tak ada gaji, dia kekalkan pasukan itu dengan harmoni dengan. So saya berterima kasih kepada Yusri Ceklah dengan player-player yang bekerja keras walaupun tak dapat gaji sampai sekarang. Selepas dah okey dah, tapi benda yang lama, so dia orang sacrifice untuk negeri kita. So itu yang saya respect. Tapi nak macam kita daripada kalah, memang kita susah nak mentality kita ni kena berubah. Sekarang dah dia dapat confident, sebab sebenarnya kemenangan dapat confident daripada staff, daripada player, daripada semua orang, even corporate. Player kita menang, so kita dapat confident. So daripada situ kita kena kekalkan confident tu. Konsisten itu penting. So next game, I don't know dengan siapa Perak. So Perak next game kita kena menang. So selepas tu kita dapat rutin.
Macam JDT, dia dah mentaliti kemenangan, dia nak menang setiap game. Draw dia macam kalah. So itu mentaliti nak champion. So masa tu Perak ada mentaliti kita. Ada yang celebrate, pasukan pelawat celebrate, dia orang draw dengan Perak. Kita draw macam kalah macam dah jahanam. So tak ada, so itu mentaliti kita dulu. Tapi sekarang susah. Tapi daripada saya, apa yang saya cakap, dia dapat confidence. Saya tengok banyak aspek yang bagus, tapi kita tak lagi berkesan lagi. Mungkin bagi masa kita tak boleh cakap okay hari ni teruk, tapi saya rasa Yusri Chella akan ada idea yang baru untuk bagi lagi dynamic football. Sebab biasa lepas kita tengok perlawanan tu, kita akan buat reaction punya fans, daripada fans lah, kita collect fans punya reaction, tanya apa pendapat dia orang tentang game. Okay, antara reaction yang kita dapat semalam, mereka berpuas hati dengan permainan sebab kemenangan tu mereka dah lama tunggulah. Mereka setuju untuk kekalkan Yusri Chella at least sampai hujung season. Tapi mungkin kalau tahun depan naik ke Liga Super, mungkin perlukan suntikan barulah, coach yang baru. Mungkin Yusri boleh pegang jawatan assistant. Jadi kalau macam Coach Saran melihat benda tu macam mana? Pandangan tu betul? Ada rasionalnya? Tak, sekarang saya bukan kita boleh bagi pandangan betul salah itu, kita tak boleh, tapi kita kena cuba. Macam awak cakap tadi, bagi saya bagi ruang dan peluang kepada Yusri Chella until this season. So selepas next season terpulang kepada korporat, terpulang itu cakap, terpulang apa dia orang nak, apa alat tujuan kita. Okey, bagus kalau dapat coach yang bagus daripada luar negara ataupun negeri kita ke, Yusri Chella boleh belajar lagi, dia boleh match with coaches. Macam kebetulan kata saya dengan Khalid Jamlus, katakan nak jadi coach Perak, saya tak kira saya ni head coach ke assistant coach. Tujuan saya nak menolong pasukan Perak. Kalau Yusri Chella ada mentaliti itu, saya rasa tak ada masalah. Tak kira siapa yang head coach, siapa yang assistant coach. Macam Chan semua, tak ada. Orang, you tanya dekat klub Pep semua, yang assistant coach ni banyak buat benda daripada head coach. So, yes. So, saya belajar daripada assistant coach. So, saya tahu banyak benda yang apa yang berlaku assistant coach. So, saya rasa assistant coach banyak lagi. So, saya rasa mungkin peluang tu ada kepada Yusri Chella, sebab Yusri Chella ada seorang yang jurulatih yang bagus, berbaik daripada pasukan dengan player. So ada jurulatih yang bagi bagus, kita combine sama-sama naikkan martabat Perak. So why not? Tak ada masalah. Semalam dari post yang kita post gambar coach tu kan, ramai fan kata please Perak FC cuba dapatkan balik Visaravanan. Ada ke sebarang kontak dibuat daripada pihak Perak FC setakat ni dengan coach? Tak ada lagi. Kita tunggu lagi. Tak adalah. Sebenarnya saya dah baru habis UFA European License A, so saya rasa saya kena belajar lagi. Of course saya nak datang, saya tak tahu adakah kita boleh buat dekat Pro A dekat Malaysia, tapi saya nak dekat kekalkan di kat sini lagi. Tapi why not sebarang, kita tak ada dapat sebarang undangan ke, cadangan ke, atau siapa-siapa call kita ke nak datang ke, dia orang tak care kot. Dia orang tak sebenarnya saya mungkin bukan sekarang, once I'm ready. Sekarang saya dah macam dah bersedia, tapi lagi saya nak tingkatkan ilmu lagi. Saya dah ambil, saya boleh ambil, tapi saya kena ada lagi banyak lagi yang kena belajar. Of course, you belajar, you must ambil team. Itu yang why not, saya dah bersedia, tapi cuma saya tak tahu saya nak datang ke Perak ke, tim national team ke, itu saya belum dapat keputusan lagi. Tapi ada keinginan lah. In case lah kalau ada tim yang offer, memang coach akan pertimbangkanlah benda tu untuk kembali ke Malaysia. Of course. Sudah tentu, sebab kenapa saya dekat sini, saya nak belajar, saya nak datang saya ni untuk bagi kepada negara saya, player saya. Sebab jasa saya dekat sini, sebab saya bukan nak belajar, saya nak mati untuk saya, tak ada. Saya tolong
bola sepak di Finland, di bukan negara saya. Why not saya ambil ilmu yang kat sini, datang ke Eropah ni, ilmu Eropah ni ke Malaysia. Macam national coach kita daripada mentality Korea. Sekarang you see the mentality. Itu yang kita nak. Itu yang beza. So kita kena cuba mentality masukkan negara kita ataupun negeri kita untuk lebih maju. So saya bersedia nak datang, tapi tengok keadaan kalau ada rezeki. You yang asyik panggil je, bukan orang lain. Okay, kalau kita tengok lepas XOX ambil balik Perak ni, macam-macam perubahan lah, antaranya branding dia, kebajikan dia dah meningkat, dan berita baiknya juga bila rombakan Liga ni dibuat, kemungkinan nanti Perak akan lalui play-off untuk ke Liga Super dan mungkin tahun depan akan layak ke Liga Super. Kalau coach tengok dengan permainan semalam tu, untuk beraksi di peringkat lebih tinggi, Perak boleh survive? Itu game, kalau pandangan daripada semalam tu kita jauh ketinggalan. Saya tak bezakan sekarang, saya bezakan Perak dulu. Perak yang dulu. So dengan of course saya dah lama tinggalkan pasukan negara kita ataupun liga kita, tapi semalamnya standard Perak belum lagi bersedia. Perak kena banyak lagi, of course dah Perak dah okey dah di mata kita, tapi kalau nak berbanding dengan lawan dengan JDT, lawan dengan Selangor, betul-betul sini Selangor 2. Keramai kan semalam saya tengok dia orang ni budak remaja. Itu pun kita dah struggle nak menang dengan 1-0 je. So kita nak main dengan tim-tim yang gergasi besar tu macam Kedah, Johor, Terengganu. So kita kena siap sedia. Kita tak boleh kekalkan permainan yang sama kat sini. So saya rasa perubahan perlu diperbaiki lagi. Apa saya nak tanya, apa respon coach bila tengok fans-fans Perak pun sendiri cakap benda yang sama macam coach. Dia rindukan zaman coach bermain, zaman penuh passion tu, zaman kegemilangan Perak, dan benda tu dah buat coach terharu tak bila baca komen-komen macam tu? Kita sentiasa ingat benda tu sebab benda tu tak boleh hilang, walaupun kalau saya hilang ingatan baru saya hilang kot. Benda tu datang daripada kita punya senario, daripada kita ingat banyak benda dalam masa bilik persalinan, banyak berlaku di bilik persalinan. So macam mana harmoni kita, macam mana kualiti kita susah. Perak masa tu kualiti, siapa main first 11 tu memang nak payah nak main first 11. You dah dapat dalam tim pun you dah seronok. Dalam tengah kita ada Yusri Cekla, Ahmad Syarul, Amri Burhan, Nanda Kumar, siapa lagi? Ahmad Syarul, Indra Putra. Siapa yang nak coach, pening kepala. Sekarang nak pilih satu player yang bagus, kita dah fikir 10 kali. So itu kualiti kita dulu, itu yang saya tak salahkan lagi. Player Perak kita bagus, tapi kita kena bagi dia orang masa. Dulu Perak punya player daripada first 11 maybe 6, 7, 8 player national team macam Johor FC, Johor DT. So sama juga sekarang tak ada sesiapa, cuma semalam Indra dengan Wan Zack. So itu beza. Walaupun masa tu memang kita national team, sebab sebelum national team, tim pasukan Perak macam Wegang, kita punya training memang okay, you tak boleh compare dengan itu, tapi physical tu juga besar. Kita punya fitness level kita memang tinggi. Kita boleh, saya buat striker, walaupun saya main striker, Wegang jerit saya, kenapa you tak turun? Dapatkan bola, padahal saya bukan masalah saya. Dia pressure orang yang muda-muda macam tu. So cara latihan, cara kita punya senario banyak. Itu yang cakap, kalau orang satu, you message macam hari tu saya post dekat saya dengan Acong, Malaysia Cup kita win. Bukan benda tu saya fikir, benda gambar itu. Saya fikir apa yang terjadi seluruh proses Prime Malaysia tu sebelum dapat cup tu. Itu rasa saya tu, itu yang susah nak gambarkan. Tapi memang seronok lah, korang masih lagi ingat.
masih lagi terima kasih kepada jasa-jasa kita. So saya berterima kasih kepada semua peminat macam awak lagi semua sebab you update selalu kita punya perkembangan. So saya rasa satu kepuasan untuk kita. Walaupun sekarang kita nampak senang tapi masa dalam keadaan tu susah. Mungkin memori coach terhadap fans Perak tu pun sangat besar sebab walaupun boleh katakan saya memang bukan fans Perak, tapi saya sendiri pun ada pandangan yang luar biasa terhadap fans Perak. Dia orang punya aura tu memang lain macam. Contoh semalam, walaupun dekat Division 2, lawan Selangor FC 2, tapi tetap penuh stadium tu, stand datang. Jadi coach rasa apa keistimewaan, keunikan fans Perak tu di mata coach? Dia masa tu sebab kita fans dengan player Perak kita lebih rapat, lebih akrab. Dulu tak adalah macam JDT ke macam ultra fans, tak ada macam tu. Ada kita macam dah macam family. Dia orang tegur kita, kita tegur dia orang. Sama-sama breakfast lepas trading. So ada orang ajak kita pergi makan. So kita akrab, dia dua pun padang dah close. Kita tak sombong dengan dia orang, dia tak sombong dengan kita. So kita macam dah, sebab kita main untuk fans. Kalau fans tak ada, kalau stadium kosong, memang you buat skill macam mana pun, you score macam mana cantik pun, you tak ada rasa. Tapi you tengok macam dekat Malaysia Cup final masa tu 98 saya 90,000, bulu rumah saya naik sekarang. You tak boleh dengar suara sebelah saya tahu. So benda-benda macam ni dia orang buatkan kita special, especially pasukan Perak. Penyokong kita, bukan saya cakap penyokong Perak, banyak penyokong kita sekarang dah berpendidikan tinggi. Dulu kena maki semua ada, tu normal, tapi sekarang banyak dah berupgrade. So saya rasa berterima kasih kepada peminat. Sebelum, tanpa peminat, bukan saya, bukan Khalid, bukan Perak. So peminat memainkan peranan penting. Dan berterima kasih, aura Perak memang lain. Macam you cakap, memang lain. Dia orang nasi ganja. Coach, kalau ikut, saya ingat lagi suatu zaman Alan Harris, dia kata nama dalam list yang first dia akan tulis adalah Ahmad Syarul Azhar dan player Perak macam N. Nantakumar. Jadi selepas tu pun kita boleh tengok Perak, nama player-player Perak ni sentiasa ada dalam national team. Walaupun sekarang benda tu boleh katakan tak nampak, tapi actually player-player yang asal daripada Perak masih ada. Syarul Saad, Syahir Basar. Yes. Dan coach sendiri tengok kalau kejatuhan season ni memutuskan kesinambungan player-player muda untuk skuad kebangsaan tu, apa yang sepatutnya kita boleh selamatkan coach? Di mana yang kita perlu buat? Daripada saya cakap dulu, daripada sampai sekarang, macam kita boleh kekalkan daripada apa yang paling betul dekat yang korporat sekarang ni, saya cakap please dengar, kita kena buka akademi kita sendiri, Perak Academy. Macam Johor FC, bawah 12 tahun, start daripada bawah 12 tahun, 14, 16, 18 dengan belia. Sekarang saya masuk dengar ada Reserve League. Okey. Lepas tu Super League. So kita kena ada proper platform kepada player-player ataupun akademi-akademi macam saya. Tak payahlah nak jadi coach untuk Perak je. XX player, panggil dia orang. Jadi jurulatih akademi. Banyak yang player coach player ex player tak dapat gaji sekarang, tak dapat kerja. So bagikan dia orang akan buat dengan tulus, dengan 100% sebab dia pernah main untuk Perak. Dia tahu apa tu Perak. Yang kita daripada sistem tu kita akan naikkan darab pasukan Perak lagi berkualiti. Kita tak boleh nak beli siapa-siapa. Kita lahirkan pasukan Perak sebab pasukan negeri Perak ni besar. Daripada Kuala Kangsar, Ipoh, Taiping, kita boleh dapatkan player-player macam banyak. Daripada sampai sekarang, banyak player Perak yang berkaliber untuk main untuk national team. So kenapa kita nak beli? Kita kena wujudkan, kita kena ada proper planning. Itu yang cakap korporat, please dengar, kita ada proper planning. Kita kena wujud satu benda yang makan masa lama, tapi daripada 10 tahun saya masih hidup lagi, benda ni akan berlaku sekarang, kita akan lahirkan. Seperti Ahmad Syarul, Indra Putra, Sarawanan, Khalid Jamlos, kita boleh lahirkan benda player-player macam ni. Cakap pasal ex-player yang bergelar jurulatih, baru-baru ni sahabat karib coach Khalid Jamlos pun dilantik sebagai pengurus hari ini FT dan juga terlibat dalam bidang kejurulatihan. Boleh tak coach share sikit Khalid Jamlos yang coach kenal tu, untuk dia berada dalam staf kejurulatihan, dia boleh succeed pada pendapat coach?
Bagi saya bagus, saya ada mesej kat dia, buat mesej lawak. Saya tanya kepada tim hari ini, saya cakap saya tim hari esok ataupun lusa. Saya nak lihat macam mana Khalid boleh handle player, sebab dia pemain yang bagus. Dia ada banyak apa orang cakap pemikiran yang bagus. So saya nak tunggu, saya nak tahu macam mana dia boleh handle pasukan sebuah pasukan. So saya pun macam fans dia, saya terus tokohkan dia. Bagus, satu cadangan yang satu berani. Itu cakap kenapa pasukan negeri Perak tak nak buat ambil Khalid. Kenapa dia nak buka hari ini? Kenapa? Sebab Perak ada akademi baru untuk Khalid. Okey, awak ni. So bagi peluang kepada ex player, bukan Khalid Jamil saja, banyak player yang boleh nak jadi, tapi kita tak ada proper cabangan. Macam Indra Putra baru nak habis. Apa Indra Putra punya? Indra Putra dah servis kepada Perak dah lama. So apa sumbangan selepas tu? Dah habis, dah kudrat habis, dia buang je macam tu. Macam saya kena macam Khalid semua. So dia tak proper continuing. Sekarang baru dapat balik Lucy Cerala, Syarul semua. Sebelum tu Syarul working in JDT. So kenapa kita tak nak buat macam tu? Kita ada, awak berasa selamat, berasa bangga. Selepas awak tahu dah, selepas Perak saya akan bekerja dekat sini. Benda ni akan berterusan. So satu jaminan awak ke sana. So itu yang saya nak bagi tekankan pada pasukan Perak. Buat yang lain dan berlain. Bagi satu contoh kepada negara-negara lain, benda ni betul, orang nak kerja kita appreciate player-player. Kita tak payah nak jadi jurulatih, banyak bidangan lagi. Nak boleh analyse video, you boleh buat personal trainer, you boleh buat academic trainer, so you dah banyak cadangan tu. Kat sini kita memang lain dan berlain dah. Itu awak yang dengar, sebab orang lain tak nak dengar, tak nak call kita. Macam mana perkembangan saya dekat Finland. Baru-baru ni Encik Arif daripada embassy datang tengok sendiri. Saya ada naikkan di Facebook. So dia pun kagum macam mana awak boleh belajar, ajar di bahasa ni orang, training dia orang lain daripada lain. So saya rasa bangga juga orang dari luar datang tengok saya training, bagi komen. Sama juga itu kita kena buat di negara kita. Wow. So nampak daripada apa yang coach cakap tu, passion terhadap negeri pasukan kesayangan coach tu masih tak pernah padam coach ya. Hebat coach. Sebenarnya saya bukan untuk Perak je. Memang Perak tu memang you tak boleh bezakan dari tim, tapi kita kena ada proper majukan negara Malaysia kita. Kalau semua benda macam Johor JDT ada, kebetulan memang dia ada duit, tapi kebetulan landasan dia betul. Kita kena cari benda betul-betul, baru kita naik martabat negara kita. Dulu Perak bagus, Kedah bagus. You tak boleh jaga Kelantan bagus. Itu nak kejap lagi kita ada 18 tim kan tahun depan. So banyak benda yang bagus juga. Pembaruan ni, sorry saya jump to topik. 18 tim, saya ingat 18 tim Saya rasa satu pembaruan yang bagus. Sebab kenapa satu try yang selalu satu pembaruan itu bagi awak motivation. Sebab hanya sama je, kita buat sama je, routine yang sama je, kita boring. So saya rasa 18 pasukan macam Kelantan, dulu klasik. Kelantan, siapa nak takut nak pergi main dekat Kelantan? Yes, so saya rasa bagus. Kelantan sudah datang, Perak sekarang, hopefully Perak datang, banyak team state. So saya rasa satu cadangan yang bagus untuk main lebih lagi panjang, 18 game. So dia orang ada berapa? 32. So game. So saya rasa lepas tu FA Cup, so banyak permainan per minit kepada pasukan player kita. Saya rasa cadangan baik. Okay, coach. Ini soalan yang terakhir untuk kita tanya tentang Perak. Okay. Kalau coach lah ada power untuk next season, coach nak kekalkan kombinasi player muda yang sebelum ni setia bersama Perak dengan player-player yang hebat, ataupun coach lebih prefer untuk dapatkan instant success, dapatkan player nama besar terus dalam tim? Kalau coach ada kuasa untuk next season, contohlah. Bagi saya, kalau
is if you nak ambil satu impact yang besar, you kena ambil ada itulah saya ada dua short planning and long planning. Yang macam budak baru yang ada bakat, okay, dia akan stay tapi dia tak akan main. Tapi yang nak instant baru, macam banyak player macam February lah masuk City, dia ambil dia shopping. Kalau nak benda quality, you nak player bagus kat instant bagus, yang muda, you kena laburkan duit untuk dapatkan confident balik, dapatkan macam JDT, dia beli semua player national team. Dia tak first dia buat, so dia ambil. So, sama juga kalau you nak instant coffee, you kena dengan apa quality, you kena labur. So saya rasa you kena beli player yang berkualiti. Dapat selepas tu you kekalkan, you developkan macam City yang banyak player muda selepas tu yang akan datang. So saya rasa first you kena labur dulu. Tapi saya rasa Perak tolong please come back like our own style. But they will come back. I think saya confident.